Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Ya, ni warahmatullahi Mamu Hanifah ni. Silakan Mamu. Ya. Tapi tajuk yang doktor buat keluar ni, alhamdulillah tajuk bagus ni. Ya. Dan guna Mamu pun, lah Dajjal mula keluar pun, perangai Mamu pun kadang-kadang lumna Dajjal juga. Ya. Beranak api buang, Ya. tak tentu pasal Mamu hanyut, tak tentu Ya. pasal pakai subang, tak tentu pasal yang jadi keliru. Pasal Ya. apa yang Mamu jadi lagu tu, doktor tolong urang yang lebih lagi lah. Ya. Dekat itulah Mamu yang sampai. Pasal apa yang manusia jadi lagu ni, lebih pada Dajjal. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah menampakkan kita di era Dajjal. Antara ciri yang wujud di era Dajjal, yang hadisnya saya tak sebutkan tadi, sekarang saya nak sebutkan, ialah berkaitan dengan perubahan nilai, Fauzi. Values change in the era of Dajjal. Kita ambil sebagai contoh hadis yang dilaporkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda bermaksud, sesungguhnya Dajjal membawa air dan api. Ya. Apa yang dilihat manusia sebagai air, ia adalah api yang membakar. Dan apa yang dilihat sebagai api, ia adalah air yang sejuk lagi lazat. Kata orang tua-tua dulu, Dajjal ni dia kandang. Dia bawa kandang api dengan air. Air dia jangan minum. Ya. Ada benar dia. Cuma kita nak perincikan lagi. Ia bermaksud tentang nilai yang berubah. Dajjal dia bawa api, tapi itu bukan api, air. Maksudnya apa yang Dajjal kata membakar, tak membakar. Tapi jika dia kata ni sejuk, air, sila. Yang dia kata sila tu jaga. Itu membakar, itu menghancurkan. Maksudnya era Dajjal hari ini, era yang mana nilainya sudah terbalik. Ya. Yang dikatakan di era ini sebagai baik, sebenarnya tidak baik. Ya. Itu yang boleh kita kaitkan dengan Mamu tadi. Itu contohnya, bukan sekadar subang lah. Bukan, lebih dari itu. Jika subang pun kita kata lelaki-lelaki pakai subang ni pun dah haram. Tapi sekarang lebih dahsyat dari itu, bukan sekadar subang, pergaulan bebas, seks bebas, dan juga yang Mamu sebutkan tadi, lepas berlaku seks bebas, mengandung, anak dibuang. Ya. Diletak dalam tong-tong sampah, ditandas-tandas, di tepi surau, tepi masjid, tak ada tanggungjawab. Dan itu dianggap sebagai biasa. Biasa. Membunuh manusia. Anak-anak perempuan, kes Syalini sebagai contoh, dicolek, entah ke mana Syalininya hari ini, kita pun tak tahu. Kita doakan dia selamat. Tapi itulah suasananya. Seolah-olah kalau anak kita lah, dia tengok televisyen, dia tengok berita, daripada awal sampailah ke hujungnya, dia melihat apa dia? Dia melihat nilai yang, ya Allah, yang teruk-teruk. Dan saya bimbang jika dia melihat itu setiap hari, anak kita melihat itu setiap hari, sejak dia kenal TV, apa yang mungkin dia rumuskan? Oh, ini okey lah. Biasalah. Ya. Membunuh orang, menipu, menuduh orang, memfitnah orang, buang anak, bunuh anak, terjebak dengan dadah, AIDS. Biasalah, bah. Biasa. Padahal kita subhanallah, kita tak mau ini. Tapi biasalah, bah. Itulah era Dajjal. Jadi selepas kita kena diagnosanya, kita kena ini penyakit, kita tahu penyakit, kita tidak boleh hanya bercakap tentang penyakit, kena cari ubat. Sebab itu ubatnya tadi ialah kita nak bimbing generasi muda, nak bimbing masyarakat supaya memahami formula Allah. Saya amat menekankan formula Allah. Formula manusia ni mungkin betul, mungkin salah. Formula Allah tak ada mungkin. Kita pasti kata dengan penuh keyakinan mesti benar, mesti hakiki. Maka formula Allah nak cari ke mana? Bukan nak cari dia di awang-awangan. Tak perlu naik gunung Everest untuk mencari formula Allah. Kaji Quran. Ini yang kita kena buat. Bukan hanya mengaji, mengkaji. Tapi mengaji bagus dah. Lepas tu mengkaji tak cukup juga sekadar itu, menghayati. Itu yang kita sebutkan tadi, insyaAllah. Dan ada yang mengatakan apa ni doktor,
mengenai Dajjal ni. Ya. Ada di bawah dua dia punya syurga dan juga neraka. Betul. Ya, syurga dan neraka. Di kanannya syurga, di kirinya neraka. Masya-Allah. Betul Fazi. Itu satu hadis yang menarik. Hadis ini dilaporkan sebenarnya oleh Imam Abu Daud. Kalau kita baca hadis tu, petang ni kita terjemahkan saja. Ia bermaksud Dajjal membawa sesuatu seumpama syurga dan neraka. Syurga Dajjal adalah neraka. Dan kemudian Nabi berkata, dan aku mengingatkan mengenainya sebagaimana Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenainya. Rupa-rupanya sejak zaman Nabi Nuh lagi diperingatkan tentang bencana Dajjal ini. Sejak dahulu. Jadi betul macam Fauzi sebutkan tadi, Dajjal ini dia bawa syurga dan neraka, tapi syurga Dajjal adalah neraka. Kalau kita perhatikan hadis ini, ia menampakkan bahawa Dajjal ini dia bawa juga nilai. Dia ada nilai, dia ada juga landasan agama. Tapi landasan agamanya yang mungkin kita panggil SQ lah. Saya guna SQ sebab apa? Dia spiritual quotient, dan dunia sekarang yang menggunakan SQ mengatakan bahawa etis pun SQ-nya boleh tinggi. Sebab SQ ni bukan Islamik. Tapi maaf cakapnya, tak salah orang Islam manfaatkan kan? Tak salah. Tapi kena faham betul. Sebab dia diasaskan oleh Dr. Dana Zohar dan Ain Marshall. SQ bagi mereka ialah nilai. Etis pun ada nilainya. Jika dia menghayati nilai dia dengan baik, maka SQ etis tu tinggi, bagus. Padahal dari segi agama dia sesat. Sebab itulah kita di era itu. Di era ini yang mana Dajjal itu dia bawa syurga. Syurga bagi orang yang Islam, dia kata suatu yang Allah janjikan. Seolah-olah Dajjal pun bawa agama baik juga, seolah-olahnya. Tapi dalam kebaikan tu ada kesesatan. Lepas tu Nabi berkata syurga Dajjal itu neraka sebenarnya. Jadi berkaitan juga dengan apa kita sebutkan tadi, nilai dah berubah. Jadi agama tu pun dilihat dengan kacamata yang salah. Waliyadzubillah.